Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ahlal hamdi wal fadl akhama khalqahu wa amarahu bil haqqi wal adl ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ala ata'ihil jazil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul asma'ul husna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu nabiyyin wa akramu mursalin sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usikum ayyuhan nas wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal fattaqullah rahimakumullah. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya, karena tidak ada jalan yang melepaskan kita, tidak ada jalan yang menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti kecuali dengan jalan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan jauhkanlah diri kita daripada segala bentuk maksiat, kerana maksiat yang kecil akan membawa manusia kepada maksiat yang besar. Maksiat yang besar akan menghunuskan seorang hamba itu ke dalam neraka, wal iyazubillah. Maka dengan itu, jauhkanlah segala jenis nyanyian-nyanyian, kerana dia bariduz zina, membawa kepada perzinaan. Arak adalah merupakan ummul khaba'is, ibu segala kecelakaan. Pendustaan membawa kepada nifaq, munafik. Cintakan kepada dunia membawa kepada segala kesalahan. Panjang angan-angan dan cita-cita menjadikan manusia itu lupa kepada akhirat. Bersifat warak meringankan hisab. Tinggalkanlah perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakin. Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita, inna hadainahus sabil. Doa yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, itulah jalan yang lurus, jalan yang menjadi idaman setiap orang yang beriman. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, penyakit yang telah melanda umat dahulu dan ianya terbawa-bawa kepada umat di zaman moden hari ini. Kita rasa pelik dengan orang yang mengaku radhiya billahi rabba, Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kita pelik dengan orang yang belajar akidah, belajar ilmu-ilmu fardu ain, ilmu tauhid, dan kita juga hidup di zaman sains dan teknologi, penuh dengan alat-alat moden dan ubat-ubat yang begitu moden. Namun begitu, tiba-tiba kita kelihatan dalam masyarakat kita ini penyakit-penyakit, iaitulah mempercayai ahli-ahli sihir, para dukun-dukun, tuk-tuk bomoh, peramal nasib dan sebagainya masih berleluasa. Memang selalu kita dengar masyarakat kita ini suka mempercayai kepada tahyul ataupun takhayul, dan juga perdukunan ataupun bomoh-bomoh yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tahu siapa dia buat orang tu, siapa dia buat orang ni. Ini semua permainan dajjal yang akan memesongkan seorang itu dan akan merusakkan iman seorang hamba Allah
Azza wa Jalla. Apa yang berlaku dalam negara kita dengan fenomena kehilangan sebuah pesawat kapal terbang yang begitu besar, yang begitu canggih, dilengkapi dengan alat-alat moden, dengan radar-radar, dengan satelit yang ada, menundukkan manusia ini di hadapan kuasa Allah Azza wa Jalla. Tetapi ujian ini telah menserlahkan kepada kita beberapa perangai tingkah laku masyarakat, iaitulah dengan berbagai-bagai andaian, tuduhan, tohmahan, dan juga cerita-cerita Pak Pandey yang keluar dengan teropong-teropong ajaibnya, dengan tika terbangnya, menunjukkan tarajuk masyarakat yang hebat, yang boleh buat kereta, yang boleh bina alat-alat teknologi yang hebat ini, rupanya masih lagi berpikiran primitif, duduk di tahun 60-an ataupun 40-an dulu. Masyarakat dunia telah ketawa dengan kerana sebahagian daripada masyarakat kita ini, kerana lebih-lebih lagi orang negara Arab tengok, dia kata ajaib wallahi Malaysia. Malaysia ni satu negara ajaib, tak ada jalan nak cari kapal terbang dia hilang. Dia telah menggunakan sihir, khuza'balat dan musya'wizat yang telah ditonjolkan melalui media mereka. Para jemaah sekalian, saya rasa terpanggil untuk memperingatkan muslimin dan muslimat bahawa dalam dunia ini, daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi Nuh, zaman para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kemuncaknya di zaman Fir'aun, permainan ilmu sihir adalah permainan yang sangat masyhur. Bahkan baginda kita sallallahu alaihi wasallam telah dituduh sahir, dituduh sebagai ahli sihir. Ini menunjukkan bahawa permainan syaitan ini telah besar, berterusan daripada dulu sampai ke sekarang, hasil daripada beberapa sebab yang akan kita sebutkan nanti. Maka sihir, ilmu sihir, as-saharah, ahli-ahli sihir, al-kahanah, peramal-peramal masa depan, boleh tengok melalui bintang-bintang, boleh tengok melalui tarikh lahir, boleh tengok dengan berbagai-bagai cara. Wal arraf, orang yang mengaku boleh tengok benda-benda yang gaib, boleh teropong, boleh tengok apa saja masa depan. Ini semua termasuk dalam al-kahanah wad dajjal wal musya'wizah, iaitulah ahli-ahli putablik yang hanya boleh menipu masyarakat. Ahli sahir, sahir adalah syaitan di kalangan manusia. Dia tidak akan membawa kebaikan kepada manusia. Ahli sihir iaitulah ahli yang telah dicabut perasaan rahmat dalam jiwanya. Karena itulah tidak ada dalam kepala dia selain daripada nak menghancurkan orang, selain daripada nak membinasakan manusia, memporak-perandakan sebuah rumah tangga yang harmoni dan bahagia. Karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi asalnya cerita yang dibawa di ini iaitulah mereka mengatakan ini fitnah, jangan kafir. Tetapi para ulama Islam telah mengatakan sahir tak akan boleh main sihir kecuali selepas dia kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannah, tiga kumpulan yang tidak akan masuk syurga, iaitulah mudminu khamrin, orang yang mabuk ketagih arak yang tidak bertaubat, wa qati'ur rahimin, orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya, wa musaddiqum bis sihri, orang yang percaya kepada sihir, kepada tukang-tukang tilik dan sebagainya. Ini satu perkara yang besar. Maka para jemaah sekalian, kita kena lihat betapa besar bahaya ini. Sebagaimana kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, kamu tengok ramai di kalangan manusia yang sesat, mereka pergi kepada ahli-ahli sihir dengan sangkaan bahawa sihir itu haram,
wa ma yash'uruna annahu kufrun, mereka tidak tahu ahli sihir itu sebenarnya telah kufur. Ini menunjukkan kepada kita bahawa asal pokok mari daripada sihir. Yang mendakwa tahu benda-benda yang gaib, benda-benda yang masa depan dan sebagainya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amalus sihri haram, perbuatan sihir itu haram, minal kabairi bil ijma', termasuk dalam dosa besar ijma' ulama, dan dia telah termasuk di kalangan perkara yang merusakkan, iaitulah selepas daripada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sihir wadih, jali, perbuatannya sangat jelas, permainannya sangat bahaya, dan ahli sihir tak boleh jadi tukang sihir kecuali setelah dia kafir dengan Allah Azza wa Jalla. Maka duduk di bawah kategori ini, tangga yang peringkat yang kedua, iaitulah peringkat at-tanjim, ahli-ahli nujum, yang boleh meramalkan benda-benda yang akan berlaku. Tengok apa nak jadi, saya ramalkan benda ni akan berjadi. Timbul hari ini masyhur pula, ahli-ahli padri pun ada tukar ramal. Ia mengatakan pada beberapa tahun akan datang ini akan jatuh sebuah kapal terbang dan sebagainya. Yang saya bimbang dan takut juga, ada juga anak orang Islam duk korek surah dalam Quran, nak cari dalam surah ini pada angka yang sedemikian, nak mengaitkan dengan cerita peristiwa kehilangan kapal terbang. Al-Quran datang untuk membawa kepada kita hidayah, petunjuk, supaya kita takut pada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya satu benda yang boleh dimain-main dengan huruf. Hari ini timbul huruf 24, baru ni huruf 26, huruf angka 13, angka 19, macam-macam angka telah timbul. Itu semua sangkaan-sangkaan, rajman bil ghaib, kerana perkara-perkara ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kita tidak mengetahui kecuali setakat yang diizinkan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, dan juga tanda-tanda kiamat, peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat yang telah diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. At-tanjim, iaitulah ahli-ahli nujum. Wal kahanah, peramal-peramal masa depan. Wal arraf, iaitulah orang-orang yang tahu benda-benda yang gaib, yang tersembunyi. Bila dia tengok barang-barang kita hilang, pergi tanya dia, tilik, tengok dalam air, tengok tapak tangan, tengok tanda-tanda situ sini. Akhir sekali, ini semua dia panggil al-arraf, orang-orang yang mendakwa ma'rifatul umur bi muqaddimat. Dia tahu segala benda yang berlaku tu dengan muqaddimahnya, dengan tanda-tandanya yang boleh menunjukkan tempat kehilangan barang, di mana duduknya benda-benda yang kita hilang ini dan sebagainya. Wal kahin, adapun kahin, ahli-ahli al-kahanah itu iaitulah orang yang nak ramalkan masa depan. Maka perbuatan-perbuatan sedemikian ini adalah merupakan perbuatan yang bahaya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iyafah, apa dia iyafah ni? Zajrut tair, tengok burung, lepas burung pergi kiri ke kanan, boleh bawa sial. Ini satu perbuatan. Wat turuk, main dengan garis-garis, sama ada buat atas tanah ke, buat carta atas kertas ke, dia main garis. Wat tiarah, tiarah ini pun main burung juga. Minal jibti, daripada permainan syaitan, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Ibn Abbas, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazad. Siapa dia duk main ilmu-ilmu bintang, percaya kepada bintang tu bintang ni, maka orang ni juga termasuk dalam ilmu sihir. Zada maza, mereka tambah menambah lagi. Ini para jemaah sekalian, saya ringkaskan di sini beberapa kategori permainan-permainan yang wujud dalam masyarakat kita, iaitulah percaya kepada ilmu-ilmu garisan, ilmu bintang dan sebagainya. Ini jangan keliru.
Adapun orang yang tengok ilmu falak, tengok bintang ini menuju ke arah mana, itu tak ada masalah. Itu memang malmus, diketahui. Para pelaut, orang-orang yang belayar di tengah lautan, orang yang duduk di padang pasir, dia ambil pedoman dengan bintang-bintang menuju ke arah sini, itu bukan. Itu ilmu yang jelas dan wadah. Tapi ilmu bintang di sini ialah ilmu ramalan-ramalan berdasarkan kepada perbuatan tersebut. Maka itu semua min takhabbut min ajli akmalin nasi bil batil, permainan-permainan ahli-ahli sihir, tujuannya nak ambil harta orang dengan batin. Kita kadang-kadang tengok kepada bintang, tengok kepada perjalanan-perjalanan ini, dan kita merasakan ini memberi kesan kepada kita. Contohnya di zaman sekarang ini kita rasa hujan tidak ada, dan kita buat ramalan macam-macam, hujan akan mari begini, bukan melalui kajian cuaca yang dia tengok pergerakan angin, itu tak termasuk. Yang bomoh-bomoh hujan ni buat ramalan-ramalan sendiri yang menyebabkan bila turun hujan kita kata apa, ini kehebatan bomoh ni, boleh tarik hujan mari sini dan sebagainya. Ini sangat bahaya. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Khalid Al-Juhani, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ala ithri sama'in minal lail." Pada suatu malam Nabi kita salat bersama dengan para sahabat selepas daripada turun hujan pada waktu malamnya. Malamnya hujan, pagi esok Nabi salat bersama sahabat. Bila selesai daripada salat, Nabi kita berpaling tengok sahabat dan Nabi bertanya, "Hal tadrun madza qala rabbukum?" Kamu tahu ke tidak apa yang Allah berfirman kepada kamu? Jawab sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah Ta'ala dengan Rasul dia tahu, kami mana tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Pada berpagi-pagi ada hamba aku yang beriman dengan aku dan ada yang kafir. Faman qala mutirna binawi kaza wa kaza. Siapa dia kata hujan ini turun dengan sebab bintang sekian-sekian, dengan sebab bomoh tu duk jampi sana sini dan sebagainya, fa innahu kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka orang itu kafir dengan aku, dia beriman dengan bintang. Wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa dia kata hujan ini turun dengan limpah kurnia Allah dan rahmat Allah, fazalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, orang itu beriman dengan aku dan dia kafir dengan ilmu bintang. Ini menunjukkan bahawa cakapan kita kadang-kadang, kepercayaan kita kepada benda-benda macam ni adalah yang mengundang bala kepada kita semua. Maka ahli-ahli nujum, ahli sihir, dukun-dukun, pawang-pawang ini boleh masuk ke dalam rumah kita, boleh memberi mudarat kepada manusia ini dengan ilmu-ilmu ini melalui mudaratnya kepada pegangan dan akidah umat Islam. Jadi para jemaah sekalian, berhati-hatilah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran yang keras. Nabi mengatakan, "Man atakahinan au arrafan, man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in." Kemudian dia tanya, dia pergi jumpa bomoh, arraf, orang yang tahu benda-benda yang tersembunyi ini, dia tanya. Apa jadi? Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima daripadanya salat 40 malam. Ini perbuatan bahaya. Percaya kepada bomoh ini, dukun, salat kita tidak diterima 40 malam. Hadis ini inda Ahmad. Dalam riwayat Imam Muslim, fasaddaqahu bima yaqul, pergi tanya dan percaya terhadap kata-kata mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka orang ini dikira telah kufur dengan Quran yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu yang besar. Maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang pergi kepada tukang-tukang tilik, kepada musyawizin, tukang-tukang pemutablik, dajjal yang menipu orang dengan ilmu-ilmu tilikan mereka, bahawa semua yang memberi mudarat kepada kita ialah dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang melepaskan segala sakit kita ni Allah Azza wa Jalla, bukan bomoh-bomoh
yang duk menipu masyarakat ini. Ini yang kita rasa bimbang apabila masyarakat kita ini terombang-ambing, tak tahu di mana mereka nak pergi. Sebab apa? Sebab kita tidak sedar, kita tidak belajar. Ada beberapa sebab mengapa manusia ini terperangkap dengan ilmu-ilmu permainan ini. Para jemaah sekalian, saya mengatakan, kita nampak macam suka-suka pergi tanya tu, pergi tanya bahawa saja nak tanya lah, saja nak test lah, pergi tanya 40 hari tak terima, percaya kufur dengan apa ini turun kepada Nabi SAW. Jangan main-main. Hari ini dengan kepercayaan yang ada ini, tambah pula dalam TV, dalam buku-buku cerita, banyak cerita-cerita hantu dalam negara kita ini. Yang saya bimbang nanti orang panggil Malaysia ni dah lah dituduh oleh Arab baladus sahir, banyak tukang sahir, nanti banyak disebut dengan negeri yang banyak hantu pula. Jadi menyebabkan manusia ni segala benda nak kaitkan dengan hantu. Kalau dia sakit gigi tak boleh tidur, ini kacau ni, hantu. Pergi tanya bomo-bomo yang memang tukang cari duit, ambil kesempatan. Oh, dia kata betul, orang tu buatmu. Kita pun naik semangat lalu, bahasa dia tu sudah berkelahi sama-sama keluarga, sama kawan-kawan, hasil daripada kita pergi tanya Dajjalin yang penipu manusia masyarakat ini. Kerana itulah Nabi larang keras pergi tanya dia orang, pergi ambil maklumat dengan dia orang ni, tidak boleh. Sebab mereka ini pemecah belah, mereka membawa fitnah, dan mereka juga mendakwa, mengaku benda-benda yang gaib, yang kita akan terjebak dengan mereka kalau terperangkap dengan perbuatan yang sedemikian. Semua benda nak kait lah. Kadang-kadang orang ni nampak macam sakit jiwa, tak tenang, hidup gelisah. Mari jumpa ustaz. Ustaz, saya ni orang buat lah. Mana kau tahu? Tak boleh tidur, makan tak apa lalu, fikir serabut. Bila kita tanya balik dia, musalat ke tak? Jarang-jarang. Baca Quran tak sekali. Zikir tak ada. Mulut tu masih duduk mengumpat orang, duduk maki orang, duduk kutuk orang. Mana nak tenang hati macam ni? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang yang tenang hati, orang yang mengingati Allah Azza wa Jalla, manusia yang tenang. Kita jangan duk kait dengan benda yang berlaku ini dengan semua benda yang perkara. Macam-macam hari ini. Ahli bomo dengan bomo duk kait dengan benda macam ni. Ahli-ahli perama-perama pula dengan ramalan mereka. Ahli-ahli engineer dan sebagainya dengan mereka, yang akhirnya masyarakat celaru. Akhir sekali yang jalan yang paling senang, iaitulah jalan bomoh dengan dukun. Itu yang paling mudah, dan kita kena ingat paling mudah juga untuk merusakkan akidah kita melalui ramalan-ramalan ini. Kalau kita lihat, kalau kita teliti dan kita perhatikan punca berlakunya, berleluasanya ahli-ahli sihir, tukang-tukang ramal, tukang tilik ini, disebabkan oleh apa? Sebagaimana yang saya sebut awal tadi, ghaflah, kerana hati kita lalai, lupa daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan syaitan mudah mengganggu kita, mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, dha'ful iman fin nufus, lemah iman dalam jiwa kita. Sebab apa? Kita tidak bertawakal pada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal pada Allah Taala, Allah Taala akan beri kepada kita. Sebab yang ketiga, al-jahlu bi ahkamis syar'i, kejahilan kita tentang hukum syarak. Kita ingat tak apa, ini bomo, dia pun baca selawat juga, dia pun baca bismillah juga, memang baca, tapi perbuatan itu yang bercanggah dengan syariat. Kita jangan mudah terpengaruh dengan gula-gula yang ditunjukkan. Setengah-setengah ahli bomo ni kalau mari, Masya Allah kuat, bismillah tu derah, selawat pun Nabi kuat, lepas tu jampi-jampi dia tak tahu dia kata apa. Panggil jin sana, jin sini, habis jin atas dunia ni tarik belakang mari, jin laut, jin darat, semua turun belakang mari. Ini perbuatan. Kita tidak tahu talasim, tulisan-tulisan rajah-rajah, bajampi, mentera, serapah yang dipanggil siapa? Panggil syaitan. Kita tidak tahu. Itu kejahilan yang menyebabkan timbulnya perkara-perkara sedemikian. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita belajar supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat daripada khuza'balat, daripada pengaruh-pengaruh yang jahat ini. Perkara yang keempat, iaitulah qaswatul qalbi, hati manusia keras, tak masuk nasihat. Orang cakap banyak bagi nasihat, banyakkanlah ibadat kepada Allah SWT, tak dengar.
dan suka kepada madiat, suka kepada benda-benda kebendaan yang menyebabkan kita mudah terpengaruh dengan perkara-perkara ini. Akhir nasihat saya kepada para jemaah sekalian dalam isu yang menyentuh akidah ini, iaitulah jangan sekali-kali kita pergi kepada mereka, bahkan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara turuk ataupun jalan untuk nak menyelamatkan kita daripada terjebak dengan perkara ini, iaitulah tariqul Islam, berpegang dengan akidah yang benar di dalam Islam ini, iaitulah mantapkan iman kita kepada Allah, wa husnut ta'alluqi billah, kuatkan pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa beriman dengan Allah, Allah Ta'ala akan tunjuk pada kita. Memang jelas sahabat-sahabat kita dalam bidang jampi-jampi ruqyah syariah ini mengakui bahawa ramai orang yang datang itu bukan sakit, tak ada sihir, tak ada sebarang gangguan-gangguan jin dan syaitan, sakit jiwa saja yang ada. Maka sakit jiwa apa ubatnya? Ubatnya kembali kepada Allah, balik bersimpuh di hadapan Allah, doa, bangun solat tahajud, jangan tinggal solat fardu, banyakkan zikir, baca Quran, mulut jangan duk mengumpat orang. Ini ilaj, ini ubat yang paling mujarab sekali, selain daripada kita pergi belajar ilmu dengan para guru kita yang baik. Kerana itu yang pertama, kuatkan iman, tak mantapkan iman, belajar ilmu yang jelas. Jangan lupa juga yuhassin nafsahu bil adiyatil ma'surah, iaitulah kita pagar tubuh kita dengan zikir-zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya zikir pada waktu pagi, waktu petang. Ana telah susun kepada para jemaah untuk bacaan-bacaan ini, dan baca surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizataini, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dia panggil 3 qul. Baca pada waktu pagi, baca pada waktu petang, baca ketika nak tidur. Insya-Allah orang ini selamat daripada gangguan-gangguan ini. Dan kita baca juga pada waktu pagi dan petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini semua bacaan-bacaan yang insya-Allah. Dan lain-lain bacaan lagi tersebut dalam kitab kita pada waktu pagi dan petang. Saya telah letak di sana kelebihan bacaan tersebut. Siapa dia baca ini, bahawa fi zimmatillah, di bawah jagaan Allah SWT sampai petang, baca pada waktu petang, dijaga sampai ke pagi. Cuma kita leka, lalai, tidak mengambil pagar diri yang cukup mantap, yang cukup besar ini, tapi malangnya kita pergi mencari perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan pegangan kita. Maka siapa yang bersalah dalam masalah ini? Tidak ada orang bersalah kecuali kita sendiri yang bersalah. Maka kesimpulan daripada perbincangan kita ini, saya mengatakan, wahai para jemaah, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sebenar. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan khuza'balat, perbuatan-perbuatan takhayul, khurafat, percaya kepada tangkal azimat ini, kerana dia merosakkan akidah. Balik cek tengok, di tengkuk anak kita ada tak tali-tali hitam yang digantung, di tangan budak-budak ni. Ini semua tangkal azimat, campakkanlah. Mungkin di kereta ada orang sakut tali, jangan, tak boleh ni tali tok bomo tu bagi, tak ada tali ni aksiden. Dia telah bergantung dengan tali, bukan bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan ini membawa kepada syirik. Mudah saja kita percaya kepada benda-benda ni. Orang bagi kayu, balik tak dekat pintu rumah, tak masuk benda-benda yang, semua ini perbuatan-perbuatan mungkar. Yang kita adanya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Baca ayat kursi, baca amanah Rasul, baca 3 qul, dan baca doa-doa yang diajar, yang dimaksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita selamat, keluarga kita selamat, dan harta benda kita selamat daripada diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin-jin yang nakal, dan daripada terjebak dengan ajaran sesat yang boleh memesongkan akidah kita sekalian para jemaah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.